Alhamdulillah. Okey, saya share. Alright, semua nampak saya punya ni Eh, apa saya pakai yang ni? Okey. So, untuk lecture kali ni saya gunakan bahasa Melayu sebab dia ada banyak calculation. Okay, so hopefully kamu dapat tempat tangkap. Okay, jadinya saya perlukan kamu punya interaction lah. Kamu buka calculator siap-siap supaya kita senang nak buat kira-kira. Boleh tolong Yuhu. Buka calculator Okay, boleh Boleh sir, boleh. Alright. So, okay. So, ini patutnya dah chapter 6 dah ni. Okay. So, we proceed with the second last topic. Which is the chapter 6. Chapter 6 is financial management. Ini pun finance and tertinggal. Tak apalah, biarlah dia. Alright, so financial management. Okay, part 1/4. So basically kita ada 4 slide nanti So dia panjang-panjang. So stay with me. Okay. Alright. Okay, so at the end of this chapter, alright, students should be able to understand the concept of financial management and its application in engineering field. Okay, understand and application. Okay, F ni kita panggil sebagai future value. P ni kita panggil sebagai present value. So this is the ratio between the future and present. Okay, nanti kita ada dia punya calculation dia lah. Alright, and then understand the application of arithmetic and geometric. Ini kamu dah belajar masa ADMAT tingkatan 4. Ada yang tak ada ambil ADMAT ke? Semua ambil kan? Alhamdulillah. And then lastly, to understand, determine the apply interest concept for various period of time. Okay, so that is the learning outcome. Alright, so why financial management is important to engineers? Okay, so basically chapter ni bagi saya antara yang paling interesting. Kalau dulu saya ngajar subjek ni, chapter ni saya akan letak di awal-awal sekali. Okay, tapi sebabkan yang ni saya pun dah lama tak mengajar. Okay, dia dah letak dekat second last. Sebab apa? Wallahualam, saya pun tak pasti. Okay, so apa kegunaan financial management ni? Okay, benda ni adalah satu tools yang kamu boleh estimate. Okay, estimate kamu punya financial. Okay, why? Because we have inflation. Okay, apa makna inflation? Tahu inflation tak? Siapa boleh share? Apa makna inflation? Ada siapa nak share? Ada siapa-siapa nak share? Senyap semua. Apa makna inflation? Macam macam ni tu. Pada jarak pada kuku. Senyap sunyi tu. Krik tu. Okay, so inflation is that your value, your current value will be rise ataupun will be down depend on the economic factor. Okay, sebagai contoh, okay, kalau dulu kamu beli kuih, okay, dulu kita boleh dapat RM5 dulu. Lepas tu beberapa tahun lepas, dia dah jadi RM3. Okay, sekarang
RM53. Okay. So daripada macam tu punya harga lah. So kuih tu bentuk dia sama je. Okay. Tapi sebabkan kamu punya duit susut nilai. Okay. So that's why kita perlukan financial management. Okay. Alright. So itu kita panggil sebagai time value of money. Kita akan ada susut nilai, inflation. Okay. So basically inflation ni paling penting bila kamu buat projek. Okay. Kalau projek dalam masa sebulan, 2 bulan, should be no problem. Tapi kalau projek melibatkan tahun, 3 tahun, 4 tahun, jadi kamu kena masukkan depreciation. Okay. Inflation. Alright. Sebab benda ni akan efek kamu punya projek duit. Okay. So kalau contoh kamu beli besi tahun ni, contohnya. Okay. Satu batang harga RM20, contoh. Tahun depan dah jadi RM22. So ekstra RM2 tu siapa nak bayar? Okay. Kalau sebatang, habis kalau kamu beli sebandel, okay, dalam lebih kurang 300-400 batang, dah ekstra berapa banyak? Itu kalau 200-300 batang. Kalau 3,000-4,000, kalau 10,000 batang, kan? So siapa nak top up duit tu? Alright. So that's why kita kena estimate time value of money. Bukan sebab kenaikan harga tu yang kamu tak boleh nak elak, tapi kamu kena estimate betul-betul. Okay. Alright. So that's why financial management involve formula, estimate dengan evaluate. Sebab apa jua yang kamu buat, decision kamu bergantung kepada duit dan bergantung kepada situasi ekonomi akan datang. Alright. So kalau kamu boleh estimate akan datang punya, maknanya tahun depan dan tahun seterusnya kamu boleh buat projek dengan bajet yang cukup. Itu untuk bajet. Kalau untuk diri sendiri pun, untuk diri sendiri sekalipun, kamu memerlukan beberapa yang kita panggil sebagai kita punya estimate financial budget. Kita punya personal. So secara personal ni kadang-kadang orang akan kata okey lah, tak apalah, kita boleh tahun depan naik gaji cukup tidak, dan kamu nak estimate nak buat beli kereta ke, nak buat beli rumah. But at the end of the day, the value keep on rising. Duit kamu tak cukup-cukup. Alright, sebabkan harga semakin mahal. Jadi kamu nak kena estimate. Itulah kegunaan financial management. Okay, sekarang kamu dah belajar. Alright, so sepatutnya kamu boleh gunakan dalam kamu punya kehidupan seharian. Okay. Alright, so this is the decision making process. Yang ni saya rasa kamu dah terror dah. Jadi saya skip saya pergi kepada apa yang kita nak guna. Okay. So sebelum tu kita panggil apa itu interest. Okay. So interest kita adalah dia punya percentage. Okay. Itu dalam bahasa direct translation. Okay, percentage. But in economic term kita panggil sebagai manifestation of time value of money. Okay. So basically there will be some added money, okay, and in terms of percentage, because you hold down depend on the time. Alright, so that's why we call it as a interest. Okay, how much the interest kita panggil sebagai interest rate. Okay, itu interest. Okay, benda yang sama, benda yang hampir sama. Kalau kamu evaluate apa itu inflation, tetap dalam unit interest, tetap dalam bentuk interest. Okay, sama ada dia interest menaik ataupun dia negative interest, depend. Okay. Alright, so ini rate of return. Rate of return basically based on whatever you dump your capital, modal kamu letak, when it come back towards your fulfill your capital again. Itu kita panggil sebagai rate of return. So yang ni untuk bila kamu buat berniaga lah, rate of return. Alright, but this is too basic. It's not reflects toward whatever the fluctuation of your interest rate. Okay, tapi nanti kita akan pakai total kita gunakan yang ni. Okay, alright. So interest rate
kita panggil, kita ada dua jenis. Satu, apa yang kita bayar kita panggil sebagai interest rate. Okey, apa yang kita dapat kita panggil sebagai rate of return. Okey, untuk kita modal, dapatkan balik kita punya modal, kita panggil sebagai rate of return. Okey. So, this is the ni. Nanti kita tengok dia punya cash flow. Okey, alright. Saya skip ni dulu. Kita tengok kepada dia punya interest. Okey, jap dia punya formula. Formula dia kat belakang-belakang, kat bawah-bawah sekejap. Okey. Ini dia punya formula. Dia tak tersusun. Nanti kamu susun balik lah Okey, apa dia punya formula? Sorry, hang. Okey, ini dia punya formula. Okey. So, formula dia sama dengan 1/1 tambah interest kuasa N. Okey, ini saya besarkan sikit. Okey, nampak Okey, this is the future value. Okey, alright. Ini P over F sama dengan 1/1 campur interest rate kuasa N. N adalah number of years. Macam kat sini. Dia punya ni kat sini. Dia punya makna dia dekat sini. N, number of interest. Okay, ada kawan kamu masuk. Saya masukkan dia sekejap. Okay. Alright. Mana tadi? Okay. I adalah interest rate. N number of years. P is future value. Ini P over F P over F. Okay. So maknanya present value kepada future value. Okay. So ada juga kita panggil sebagai annual value. Okay. So annual value maknanya tiap-tiap tahun. Ini bukan bulanan ini tahunan. Annual, tahunan. Okay. So kalau P over A sama dengan 1 campur I kuasa N minus 1 per I interest rate 1 campur I interest rate kuasa N. N adalah number of years. Okay. So ini untuk future kepada annual. Nanti kita akan tengok satu-satu macam mana nak pakai. Okay. Ini dia punya formula. Okay. Alright. Ini kita panggil sebagai single payment factor. Okay. Single payment factor melibatkan future value dengan present value. Okay. Ataupun present value kepada future value. Ini dia punya formula. Okay. Future value sama dengan P darab 1 campur I interest rate times to the power of N. Kuasa N. N number of years. Okay. Alright. Ini contoh dia lah. Okay. Dia ada bagi contoh tak? Okay. Alright. Macam ni. Okay. Okay. Sekejap saya copy. Okay. Kita tengok contoh A person deposit 5,000 into an account which pay interest at a rate of 8% per year. So the amount in the account after 10 years is berapa? Okay. So kita buat Tolong bicik calculator Okay. Apa makna P? 5,000 adalah kamu punya P. 5K. Asal ada line pula ni? Okay. P. Alright. Apa dia punya I? So kita catat dulu. I sama dengan 8%. Okay. So the amount of account after 10 years. So N
sama dengan 10 years. So kena betul-betul tengok Okay. Alright. So the amount in the account after 10 years. So bermakna dia suruh cari value future. Boleh bezakan kat sini? Boleh. Boleh So kita pakai F. F tadi sama dengan P. Kalau salah kamu cek balik Saya lupa formula. 1 campur I kuasa N. Betul tak? Betul formula ni? Betul Okay, bagus. Saya pun main agak-agak ni. Alright. So, untuk sekarang kita masukkan 5,000. Kamu tak buat apa-apa. Lepas tu kamu masuk kapsul masa. Kapsul masa 10 tahun akan datang. Berapa amount dia? Okay. Dengan interest rate 8%. Ni contoh-contoh kamu masuk dekat bank lah ni. Bank apa 8%? Boleh lah. Konon-konon lah kamu dapat bank tu apa? Bermurah hati bagi kamu dividen 8%. Contoh lah kan. Contoh 8%. So kira lah. Okay. So macam nak kira? Sama dengan P kat sini 5K. Okay. 1 campur interest rate 0.08 kuasa 10. Pijak kalkulator berapa dapat? C. Jawapan C. C, 10K lebih. Yes. Okay, 10 point K. C lah jawapan dia. Okay. Alright. Ada yang tak boleh tangkap? Semua okay Nah, ini bila kita masukkan dalam account. Okay. Ini yang tadi. Alright. Ini yang sama juga. A small company want to make a single deposit now, so it will have enough money to purchase a backhoe costing about 50,000 5 years from now. So if the account, okay, kita tengok okay, kita buka satu slide, kita paste kat sini, paste. Hilang. Sekejap copy jap. Okey. Besar ni tulisan. Kecilkan sikit. Okey Alright. Okey, ini yang tadi. Alright. So, a company wants to make a single deposit now. Single deposit now. So, maknanya kat sini now, deposit now. Kat sini kamu kena tahu dia mention adalah present value. Present value P lah. Okay. So, it will, makna future tense. It will. Future tense backhoe costing 5,000 5 years from now. So 5,000. So this is your F value. 5 years kamu punya N value. So dia punya interest rate kat sini dia dah bagi I value. Kamu 10%. Okay. So macam biasa catat kat tepi. Jangan kita malas-malas. So P dia berapa? Sebab dia tak tahu. Okay. Future value dia dah bagi sebab dia present tense sama dengan 50K. Okay. So lepas tu kamu punya interest rate sama dengan 10%. Okay. Ataupun 0.0 bukan 0,1. 0,1, sorry. 1 Lepas tu N dia selama 5 tahun. Okay. So macam mana nak buat? So tengok kita pakai formula tadi.
F sama dengan P 1 campur I kuasa N. So kita nak cari P kan. So yang ni pindah sebelah. So jadi P sama dengan F bahagi dengan 1 campur I kuasa N. Okey. So sama dengan F kamu 50K future value. Okey. Bagi dengan 1 campur I tadi 0.1 kuasa N. Kuasa N dia sama dengan 5 tahun. 5 tahun. Okey. Berapa dapat? Mei, tolong picit calculator. Tolong picit. Ada yang tolong picit? Jawapan saya dapat 31 31 046. 31.046K. Saya macam ni ya. Buruklah pula dia. Tapi tak apa. Janji dia dapat. Okay. Alright. So kita sekejap. Okay. So ni tadi. Ni. Okay. Yang B lah. Okay. Alright. Ini tadi. Okay. So okay. A family that won 100,000 prize of family game show decided to put. Okay, ini kita ni tu. Pen. Okay. So a family won. Won tu makna dia dah menang. Ini dia present value. Decided to put 1/2, 1/2 money in a college fund for the. Ini bukan fund seronok-seronok, ini fund, duit. FUN, fund seronok-seronok Okay. Alright. So if the fund interest rate at 6% per year, how much was in the account 14 years after it was started? Okay. Alright. So sekarang dia letak hanya kamu tengok 1/2, 1/2. So 1/2 present value dia yang dia letak dalam bank 1/2 daripada 100K. Sama dengan 50K. Okay. Alright. Lepas tu dia punya I interest rate dia sama dengan 6%. Okay. Lepas tu number of years N sama dengan 14. Okay. So apa yang dia nak? Dia nak cari F value. So F value dia sama dengan P 1 campur I kuasa N. Okay, apa rumus ni So P dia 50K lah. So 50K darab 1 campur 0.1 0.06 6% kan 0.06 kuasa 14. Picit berapa dapat? Sama dengan jawapan 113K. Alhamdulillah, betul. Okay. Alright. Ini kamu buatlah. Okay, boleh Okay. So, itu adalah macam mana kita tukar, bezakan present value dengan future value. Okay. Ini nanti kamu boleh buat sendirilah Okay. So, itu kita ada dua. Present value, future value. Okay. Alright. Ini kita masuk satu lagi adalah
annual value. Tadi future, present. Dan ni kita ada annual value. Okay, annual value maknanya kamu bagi setiap tahun. Okay, ini dia punya formula. Nanti kamu ingatkan saya pun tak hafal ni. Okay, formula dia pakai ni pun tak apa. Alright. Okay, contoh tadi. Alright, so kita copy sekejap dia. Copy. Sekejap, hang. Copy Okay. Lepas tu new slide. Okay, so duduk kat sini, paste. Okay, ni dia punya tadi soalan. Okay, alright. Okay. Pointer. Pen. Okay. A chemical engineer believed that by modifying the structure of a certain water treatment polymer, his company would earn an extra 5,000 per year. At an interest rate of 10% per year, how much could the company afford to spend now just to break even over 5 years project period? Okay, so kat sini kamu tengok, bila ada perkataan, dia punya keyword dia, kamu ada per year. Per year ni maknanya dia adalah annual. Okay, dia ada unit dia per year je, dia tu adalah annual. So macam biasa, ini adalah 10% dia punya interest rate. So dekat sini dia ada dia punya 5 years, number of n. Okay, alright. So how much could the company afford to spend now just to break even? Okay, sekarang now ni maknanya dia nak cari dia punya P. Okay, so sekarang P kita nak cari, P dekat sini. Okay, so A kita dah ada, I kita dah ada, N kita dah ada. Nanti kamu catat lah Okay, apa dia punya formula? PA. Apa dia punya formula ni? 1 tambah I Ya, 1 tambah I. 1 1 tambah tambah I kuasa N kuasa N tolak 1 tolak 1 per, bahagi okay, I darab 1 tambah I kuasa N. I darab 1. I Lepas tu darab kurungan. kurungan. 1 campur I kuasa N. Okay, alright. Ini dia formula Okay, so macam biasa kita gunakan balik. So extra 5,000 A kat sini 5K. Okay, 5K 1 campur. Sekejap Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, betul. Dia tinggal nak apa dia panggil? Dia nak dah siap lah depan tu, cuma dia nak keluarkan ni barang-barang dia tu je. Boleh, memang boleh dah. Dah siap tu, cuma saya nak minta apa, boleh dah boleh pakai, tapi sebab dia belum kering lagi, jadi tak boleh letak kereta dulu. Boleh masuk dia. Boleh. Okey sama-sama. Sorry. Kat mana saya tadi? Okey, ni sekejap saya. Okey. Alamak, saya belum buka pen pula. Pen. Okey. 1 campur interest rate 0.1
kuasa 5 tolak 1 bahagi ini 0.1 1 campur 0.1. Tak share screen sir. Ya Robi, saya serah sendiri. Siap. Patut rasa macam minum kurang gula. Okey. Nampak skrin saya? Nampak sir? Okey. Alright. So tadi masukkan value. Okay, 5K 1 campur 0.1 kuasa 5 tolak 1 per 0.1 interest rate bagi dengan 1 campur 0.1 kuasa 5. Okay, tolong picit kalkulator. Berapa dapat? Satu 8 18 953 954. 954. Okey, maknanya 18,000 diperlukan lebih kurang untuk setahun. Okey. Apa makna benda ni? Benda ni adalah kita masukkan duit tiap-tiap bulan kita dapat. Okey. Dia tak nampak sangat. Saya bagi kamu contoh yang realistik Sekejap saya bagi kamu contoh yang lebih realistik. Sekejap Okey. Okey, yang tadi tu adalah bulan-bulan kita nak kena ni. Okey, itu bermakna dia lebih kurang dengan berapa loan. Okey, berapa loan yang kamu kena bayar setiap bulan. Okey? So maknanya kamu nak apa? Kamu ada duit tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan maknanya ini tahunan jadi kamu darab 12 lah untuk dapatkan dia tiap-tiap bulan. Tiap-tiap setahun. Okey? Contohnya let's say kamu boleh dapatkan loan. Kamu buat loan, contoh kamu nak buat loan 10,000 contoh. 10,000 contoh. Okey? Lepas tu kamu pergi bank, submit borang bla 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 bla. Okey, bank pun kata, okey, interest rate sekarang 4%. Contoh. Nak ikat berapa tahun? Contohlah, ikat kamu kata saya mampu maksimum 10 tahun. Contoh. Okey, berapa saya punya monthly? Okey. So, macam tadi kita gunakan rumus tadi ni P A1 campur I kuasa N P A1 campur I kuasa N, saya pun lupa, tolak 1 bahagi dengan apa ni? Bahagi dengan I 1 campur I kuasa N. I 1 campur I kuasa N. Okey. Alright. So, kat sini P kamu adalah 10,000. P 10,000. Jadi, yang ini pindah ke sebelah. Okey. So, jadinya A kamu sama dengan P darab I. Ya Allah, dah kenapa benda ni macam ni A sama dengan P. Okey. I 1 campur I kuasa N per 1 campur I kuasa N tolak 1.
Okay? Alright. So, P kamu sama dengan 10K. Darab dengan I kamu 4%, 0.04. 1 campur 0.04. N kamu sama dengan 10. Bahagi dengan 1 campur 0.04 kuasa 10 tolak 1. Tolong picit kalkulator. Berapa dapat? Dapat tak? Satu, dua, tiga, tiga. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 3. Setahun. Okey. Cuba bagi 12. Ini setahun annual Ini per year. Kalau per month, cuba bagi 12. 100 lebih 103. 130. 103. 103. Okey. Per month. Okey. So kalau kamu buat loan 10,000, interest rate 4%, so bulan-bulan dia RM103. Itu kalau kamu nak buat loan. So macam mana yang ni? Bank pakai benda ni lah. Okey. Ini untuk yang saya kira ni adalah loan rumah. So loan rumah kamu nak kira. Loan kereta lain Loan kereta lagi kejam dia punya calculation dia. Dia bukan macam ni. Nanti kalau ada masa saya boleh share. Tapi ni untuk loan rumah. So maknanya kalau loan rumah kamu berapa, inilah cara untuk kira berapa bulanan yang kena bayar. Okey? Okey. Alright. Ini tadi sama contoh dia, nanti kita boleh tengok Okey. Sekarang saya masukkan satu lagi value, kita panggil sebagai future value. Okey, ni future value. Okey. So, apa itu future value? Okey, mana dia punya formula dia? Ni formula dia Okey. So, saya add slide dulu. Okey. Sekejap, hang. Okey. Ni tadi future value hilang lah. Okey, ni dia punya formula. Okey. Alright. So, future value annual future. Okey, ini macam mana nak guna benda ni? Ini cerita dia bila kamu pernah dengar kan, kamu kumpul tiap-tiap bulan masuk dekat ASB ataupun tabung haji. Jangan air citra lah. Air citra tu lain cerita lah. Okey. Ini yang tabung, contoh masuk tabung haji. Kamu simpan. Dekat ujung nanti berapa banyak kamu dapat. Okey. Alright. Saya bagi kamu contoh So tadi AFI. So A F I per 1 campur I N kotak 1 campur I kuasa N tolak 1. Okey, tolak 1. Okey. Ini sampai sini. Okey, ini dia punya formula. Okey, contohnya kamu nak saving, contoh kamu nak buat saving ataupun kamu nak ni, boleh lah. Okey, contohnya kamu nak pergi haji, contoh.
nak pergi haji 20 tahun akan datang. 10 tahun lah, 10 tahun contoh. 10 tahun akan datang, kamu nak pergi haji, kos haji, kamu nak pergi yang level-level Siti Nurhaliza punya tu, yang mana lagi 2-3 hari dah nak dia punya tu. Terus baru pergi, orang lain pergi sebulan, kamu pergi 2-3 hari je. Lepas tu jarak dia antara kamu punya Masjidil Haram dengan kamu punya hotel tu 50 meter je, ataupun 10 meter. Memang turun hotel, Masjidil Haram, contohlah. So contoh-contoh kamu nak pergi macam tu, dia punya kos tabung haji per head lebih kurang 200,000 contoh. Ini very eksklusif VIP punya, level-level Siti Nurhaliza punya ni. Tapi mana tahu satu hari nanti, amin. Okey, level 200,000, 10 tahun akan datang. 10 tahun akan datang, maknanya kamu punya N sama dengan 10 years contoh. Okey, lepas tu pula kamu simpan dalam tabung haji. Tabung haji nak dibuatkan cerita konsisten tiap-tiap tahun kamu dapat 5%. Contoh. So, persoalannya, berapa kamu nak saving bermula tahun ni? Setahun, berapa kamu nak kena saving? Setahun bukan sebulan, setahun. Berapa? Okay, so kita gunakan formula di atas. So, A sama dengan 200K. Okay, 200K. Okay. So, I sama dengan 0.1 bahagi dengan 1 campur 0.1 kuasa. I tu 0.05 kan, Sir? Oh ya, betul lah. 5% kan? Silap. Betul, sorry. Makan semut. 0.05. Dia punya N dia 10. Silap. Okey, 10 tolak 1. Meh, picit kalkulator. Berapa dapat? Tolong picit kalkulator. RM15,900. 15,900. 15.9 K. Bagi 12. Ini per year. Okey, bagi 12 berapa? 1,000 lebih 1325. 1325 per month. Okey. So maknanya untuk 10 tahun akan datang, kamu nak pergi haji 200,000 level-level Siti Nurhaliza. So berapa kamu nak kena simpan sebulan? 1325. Okey? Itu yang kamu nak kena saving. Untuk tahun depan 200,000. Okey. Itu contoh satu. Okey. Sekejap. Saya new slide lagi. Okey. Okey, contoh lain pula. Ni tadi Okey. Okey. Ini bila kamu nak 200,000. Okey, 200,000 tahun depan. Okey. So, kamu nak kira berapa banyak kamu nak kena saving. Okey. So, sekarang ni pula benda yang sama. Sekejap saya salin balik formula saya lupa. Sekejap saya salin formula. Okey. A tadi sama dengan F. Okey. Berapa tadi? I per 1 campur I
kuasa N tolak 1. Okey. Ini formula yang sama cuma kita nak tukar-tukar je. Okey. Nak jadikan cerita. Tadi kamu nak dapatkan, nak kumpul 200,000 setiap tahun. Okey. So, sekarang ni kamu nak kumpul, nak saving setiap bulan. Okey. Kamu ada duit lebih. Contohnya kamu ada duit, contoh ekstra. Kamu nak mengumpul 300, 500 setiap bulan. Okey. Lepas tu, dalam masa 10 tahun, berapa kamu dapat? Okey. Alright, contohnya lah kamu nak saving sebulan sama dengan 100 sebulan. So, setahun kamu ada 1,200, 1.2K. Okey. Kamu nak saving contohnya masuk dalam ASB, contohlah ASB. So, dividen ASB lebih kurang dalam 5% juga. Paling atas 5%. So, kita letak 5%. Okey. Kamu nak saving selama berapa tahun? Letaklah N, kamu nak letak apa? 5 tahun. 5 years. Okey. So, berapa penghujung 5 tahun akan dapat? Okey. Alright. So, berapa penghujung tahun? Alright. So, sekarang ni kamu ada A ni kita gunakan. So, formula ni kamu pindah ke sebelah. So, kamu dapat future value sama dengan A. Okey. 1 campur I. Ini I kuasa N tolak 1 bahagi dengan I. Okey. So, kamu gunakan ni 1.2K. 1.2K jangan lupa K kau. Okey. Lepas tu 1 campur 0.05. Okey, kuasa 5 tolak 1 bahagi dengan 0.05. Okey. Meh tolong picit berapa dapat? Okey. Meh picit. RM24,000. Okey. So, dapat 24K. Alright. Alright. Ini dalam masa 5 tahun. Kamu nampak banyak 5 tahun Kamu simpan 100 sebulan. Konsisten 5 tahun. Kamu akan saving sebanyak ni. Setiap tahun tanpa fail. Kalau kamu khusyuk dan tawaduk, insya-Allah akan dapat ini. Okey? Setakat ni ada apa-apa soalan berkaitan dengan formula? Sama tadi FA Contoh yang nanti kamu boleh contoh kamu boleh buat boleh buat sendiri Okey. Banyak contoh kat sini. Okey. Okey, setakat ni ada soalan. Convert present value, annual value dengan future value. Ada soalan? Semua okey? Okey Alright. So, dekat sini kita nak cari dia punya interest rate. Interest rate. Tadi kamu dah future value, kamu dah present value dengan annual value. Okey. So, sekarang ni kita nak cari interest rate punya contoh. Okey. Alright. Alright. So, dekat sini, jap. Saya pergi pada pen. Okey. If the value of Ahmad retirement portfolio increase from 170K to 813K over a 15 period of time.
with no deposit made to the account over the period. So, what the annual rate of return did he made? Okey, kat sini bila kamu dapat soalan ni, kamu kena bezakan apa P, apa F, apa A. Okey. Itu kena penting. So, kat sini dia cerita increase from. So, ini adalah kamu punya P. Yang ini adalah dia punya F. Dari mula sampai ke hujung, mula sampai ke hujung selama N. N dia 15. Okey. No deposit. No deposit maknanya kamu gunakan F tadi itulah kamu punya rumus tadi tu F. Sekejap, saya lupa. Ni. Bukan. Ni dia punya rumus ni Okey. PF atas lagi. Silap. Yang ni. FP 1 campur I kuasa N. Okey. Mana tadi? Okey. So, kat sini F P. So, P sama dengan F 1 campur I kuasa N. Ni rumus dia Okey. So, fill in the blank. P kamu 170 K. Okey. And then kamu punya F 813 K. Okey. 1 campur I tak tahu dengan N dia 15. Okey. So, rearrange balik ni pergi sebelah apa? Ni ni kan. Okey. So, solvekan untuk dapatkan nilai I. So, macam mana nak guna? Kena guna yang macam ni. Okey. So, kamu akan dapat dia punya I dia. I dia kamu ada kat sini 15. Untuk dapatkan solve dia. Yang ni boleh solve tak? Boleh? Boleh jawapan ni dari kat bawah ni. Okey. So yang penting adalah kamu tahu value ni. Ini value apa? Ini value apa? Supaya kita boleh tahu dia punya rumus. Okey. Contoh-contoh dia sama. Ini pun. Ini untuk number of years. Okey. So dekat sini jap. Saya keluarkan dia punya kosong. Okey, yang ini. Oh, dah buat dah. Tak apa, kita buat lagi sekali. Okey. Alright. So bukan yang ni. Okey. Alright. So bila dekat sini kita akan tengok. Okey. A contractor purchase 6,000 that provide income of 8,000 per year. At interest rate of 10%, the length of time required to recover the investment was closest to. Okey, dekat sini kamu tengok So ini adalah 60k. Contractor purchase past tense. Mana dia dah beli tau. So dia dah beli is a present value. Okey. Provide income up to 8,000 per year. Kamu tengok ada perkataan per year kat sini. So ini adalah A value. Okay. So interest rate 10%. Okay. So kamu punya I sama dengan 10%. Okay. Alright. So bila kamu tengok P dengan A. So kamu kena guna rumus yang mana tadi?
Yang ni. Ini bukan. Yang bukan. Yang ni. Okey, gunakan rumus yang ni. Okey. So kamu gunakan sini, masukkan value untuk solve nilai n. Okey. So bila kamu gunakan nilai n, kamu kena solve kena gunakan log. Log. Tak berjalan dia. Jap. Dia ke bawah. Kamu kena gunakan log sebab dia n. Okey? Dia kena gunakan log. Dia contoh macam ni. N. Okey? Kamu akan dapat dalam log. Okey? Untuk solve dia. Sama juga dengan yang ni pun sama. Kamu kena gunakan nilai n log untuk dapatkan nilai n. Okey? Okey, setakat ni ada apa-apa soalan? Yang bawah ni tak ada. Yang ni kita abaikan dululah. Yang bawah ni tak ada, kita abaikan dulu. Okey? So, yang penting tadi, okey, yang penting tadi cara kamu nak gunakan annual value, future value, present value, interest rate tu apa dengan number of n, number of years. Okey? Setakat ni ada apa-apa soalan? Semua okey? Okey, sir. Okey, alhamdulillah. So, ini untuk yang ni. Banyak contoh dalam tu kamu buat. Exercise ni kamu buat. Okey? Exercise yang compounding ni tak payah. Okey? Dia sampai yang tadi tu je lah. Yang sampai ni, yang ni. Sampai yang ni. Okey, banyak exercise dalam tu kamu buat untuk exercise, untuk pemahaman. So, next week kita akan gunakan dia punya tools combination. Combination. Kita ada panggil present worth value dengan annual worth value untuk next week. Okay? Alright? Semua okay? Okay. Okey, sir. Alright. Alhamdulillah. Okay, saya pun